Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengurusi pengacara majlis, Yang Berusaha Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Daerah Sultan Idris, dan saya kasihi Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan sidang hadirin muslim-muslimat yang dikasihi rahmat Allah. Alhamdulillah, saya dapat bersama dengan tuan-tuan yang belum lagi niat i'tikaf. Marilah sama-sama kita memperbaharui niat kita, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, semoga dapat keberkatan kita pada malam ini. Kita duduk bersama, insya-Allah. Saya nak ambil masa kepada tuan-tuan sampai pukul 1. Boleh? Boleh tuan-tuan tunggu, saya nak balik. Lebih kurang dalam 9 lebih, itulah, insya-Allah. Panjang-panjang pun tuan-tuan esok kita kejar kan. Jadi saya ambil kesempatan yang ada. Tajuk kita adalah muafakat membawa berkat. Kita tengok dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Allah kata apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. An-nas ni kalau kata dasarnya ialah nasia. Nasia tu maksud dia lupa ataupun wahai pelupa. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fazakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan tu memberi manfaat orang yang beriman. Orang yang mengaku beriman ni tuan-tuan, dia kena ada orang yang bagi peringatan. Macam saya, kena ada. Kalau tidak, kita nasia, lupa. Peringatan yang bagaimana? Yang nasihat kita untuk bawa jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya ada tazkirah, peringatan, majlis ilmu dan sebagainya. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan bagi dia syurga. Alhamdulillah, kita boleh buat program di majlis daerah ni. Siapa yang mengusahakan, yang telefon saya, yang tunggu, yang buat poster, apa-apa sajalah, yang jamu makan, malam ni ada makan tak? Tak ada. Allah teruk betul lah. Yang buat makan untuk saya, jadilah saya sudah. Semua tu jalan kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Memudahkan tuan-tuan. Sebab tu alhamdulillah kita kena ada program peringatan. Nabi pun fazakir kan, bagi peringatan. Kemudian disambung ayat tu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Cuba tengok ayat ni. Dia kata sesungguhnya kami khalaqnakum. Ada orang kata menjadikan. Tak, kalau ikut tafsir yang betul ialah menciptakan. Sesungguhnya kami menciptakan min dzakarin wa unsa. Allah ciptakan lelaki dan perempuan. Nampak? Kenapa dikatakan min dzakarin wa unsa? Allah ciptakan lelaki dulu, iaitu Nabi Adam alaihi salam, betul tak? Quran ni kalau tuan-tuan tengok, dia tak akan lari punya. Setiap ayat tu kalau tengok, dia mesti ada fungsi sebelumnya. Min dzakarin wa unsa, maksud dia diciptakan lelaki dan perempuan. Orang tanya saya, ustaz, macam mana dengan khunsa? Khunsa dibincang dalam fiqh, itu lain. Sekarang ni termasyhur dengan LGBTQ. Ni ada Q pula. Mungkin orang-orang baru dia tak tahulah kan. L tu lesbian, G tu gay, B tu bisexual, kemudian T tu transsexual. Transsexual tu bagi pada dua pula, transgender. Ada dua, tu kena tahu tu tuan-tuan. Dan satu lagi Q. Q ni panjanglah nak urai ni kan. Menunjukkan bahawa Allah jadikan kita ni min dzakarin wa unsa, diciptakan manusia ni dua, lelaki dan perempuan. Tengok ayat seterusnya. Wa ja'alnakum. Tengok. Tadi kenapa dia tak gunakan khalaqnakum? Kenapa dia gunakan wa ja'alnakum? Kalau kita akan beri tafsir yang sama.
Tadi diciptakan manusia laki perempuan. Yang ni waja'alnakum, dijadikan daripada kamu yang laki perempuan itu apa? Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diciptakan daripada laki perempuan ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kita keturunan Melayu, Cina, India, Kadazan, Murut, macam-macam lah kan. Ada gawai, hari gawai tu kan. Ada Eropah, ada orang putih, macam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Melayu terbahagi lebih kurang dalam 7. Melayu ni 7, ada 7 keturunan. Kalau tuan-tuan nak tahu Melayu betul-betul Melayu, tengok pada apa? Tengok pada hidung. Hidung ni, kalau hidung tu boleh letak cermin mata, bukan Melayu, dia campur. Tapi kalau letak tu jatuh, Melayu lah tu. Dia macam hidung pelepah tamar tu kan, pelepah pokok kelapa tu. Tu Melayu lah. Kalau dia ada sikit batang tu, maksud dia ada campur lah. Sama ada dengan Malbari ke, Melayu Thailand ke, Melayu Bugis ke, Melayu Jawa ke. Melayu betul-betul memang hidung dia bulat macam jambu. Tu kita boleh kenal lah. Melayu saja ada 7. Contoh bayang tengok, kita ni berbilang bangsa, berbilang agama, kita juga berbilang perkataan. Apa tujuannya? Lita'arafu, untuk kenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi yang paling mulia di kalangan kita laki perempuan, suku-suku bangsa-bangsa ni, ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Nampak? Jadi tak ada beza lah kan, kulit hitam ke putih ke, kelabu ke merah ke, bangsa Melayu ke, India ke, Cina ke, Kadazan ke, Eropah ke, yang penting dia bertakwa. Takwa tu apa? Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, takwa itu siapa yang ikut perintah Allah, jauh apa yang Allah larang, itulah takwa. Menunjukkan tuan-tuan, kita ni berbeza keturunan, bangsa, bahasa dan sebagainya. Kenapa suka kita bergaduh? Kerana kita tidak lita'arafu, tak kenal. Itu yang kita bergaduh kan. Sebab tu Nabi apabila berhijrah sampai saja di Madinah, Nabi nasihat kepada penduduk Madinah di antara Ansar dan Muhajirin dan Yahudi. Apa Nabi kata? Hadis itu diriwayatkan Imam sahabat Nabi nama Anas bin Malik. Anas bin Malik ni tuan-tuan, hebatnya dia sampai di Madinah, Nabi sampai, umurnya masih muda. Mak dia bawa Anas ni, ya Rasulullah, aku tak ada harta, tak ada rumah, aku ada anak, aku ambil jadi maula, pembantu lah. Nabi tuan-tuan pegang dada Anas, Nabi baca doa ni. Siapa yang ada anak, baca doa ni, yang masa besar ni, yang belum balik. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ni kena baca doa ni. Ini Nabi baca pada Anas yang meriwayatkan akan hadis ini. Apa dia? Allahumma rzuqhu, berikan kepada dia rezeki, harta, malan, harta, wa waladan, dan anak, harta dan anak, wa barik lahu, berkat. Alhamdulillah tuan-tuan, Anas bin Malik, Allah panjang umurnya, dikatakan sampai 250 tahun umurnya. Panjang. Allah berkatkan dia, umur panjang, rezeki bertimpah, anak ramai. Dia kan umur 200 tahun, dia kahwin, isteri dia mati. Dia kahwin lain, mati isteri dia. Dia kahwin lain, sampai banyak isteri dia mati habis, dia tak mati lagi. Kemudian anak dia mati, dia tak mati lagi. Lepas anak dia mati, cucu dia mati dah, dia tak mati lagi. Lepas cucu dia, cicit dia mati dah, dia tak mati lagi. Allah panjang umur. Lepas cicit mati, cicak, mengkarung, pokok semua mati habis. Dia tak mati lagi tuan-tuan. Kerana apa? Doa ni. Sebab tu kalau beli siapa yang ada anak, doa ini, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Alhamdulillah, panjang umurnya. Apa kata Anas meriwayatkan ketika Nabi sampai? Nabi kata apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, abshus salam. Tengok, inilah mufakat yang cukup hebat tuan-tuan. Dia kata apa? Abshus salam, sebarkan salam. Ni Nabi sampai di Madinah ni, dia nak memperdamaikan di antara Muhajirin dan Ansar, puak-puak Yahudi yang ada di situ. Dia kata apa? Abshus salam, sebarkan salam. Kita bagi salam hanya pada orang yang kita kenal. Itu masalah. Orang yang kita tak kenal, tak bagi salam. Ni Nabi suruh ni untuk kita tantum hati kita ni, supaya kita tak bergaduh. Abshus salam,
Sampaikan salam. Assalamualaikum. Kita doa. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah. Minta rahmat. Wabarakatuh. Minta berkat. Hebat tak? Kita bagi salam, kita doa orang tiga. Minta sejahtera, minta rahmat, minta berkat. Tiba-tiba tuan-tuan ada di kalangan kita jumpa salam pun tak bagi. Yang paling teruk tu, how are you? Tu lagi geram tuan-tuan. Bagilah salam. Assalamualaikum. Jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang tuan-tuan kita tak tahulah manusia ni, Melayu ni, dia tak nak bagi salam. Ni Nabi ni absyus salam, sebarkan salam. Dan salam ni tuan-tuan dia ada wajib, dia ada haram, dia ada makruh, dia ada sunat, dia ada mubah, dia ada harus. Tuan-tuan ingat, salam wajib yang mana? Salam yang saya bagi tadi, tuan-tuan wajib jawab. Tuan-tuan jawab tak? Tak jawab berdosa. Bila Tok Guru bagi, tuan-tuan wajib jawab. Saya bagi salam sekali lagi, dapat tak jawab dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib tuan-tuan jawab. Wajib. Haram jawab. Haram jawab yang mana? Dalam jamban. Saya masuk dalam jamban, ada orang bagi salam kat saya, apa tak? Pernah saya pergi satu masjid dekat Negeri Sembilan. Yang tak tahan tuan-tuan, masjid tu tandas dia selak pun tak ada. Selak tu, yang kunci tu. Jadi saya, Allah, nak terberak dah, selak tak ada. Macam mana nak buat ni? Saya tengok ada baldi, ada air kan. Saya pun masukkan air dalam tu, saya tolak lah, bagi letak apa dekat depan tu supaya orang tak boleh tolak. Kita pun konsentrate lah. Rupanya orang tolak juga tuan-tuan. Dia tolak, dia pun nak terberak juga kan. Tolak, terbuka. Terus, Ustaz, Assalamualaikum. Boleh jawab tak? Haram jawab. Dia terkejut tuan-tuan. Lepas tu dia tanya Allah, bagi salam, Ustaz buat apa tu? Dia tanya aku buat apa. Tapi ada orang excited, bagi salam dalam tanda haram jawab. Bukan maksud dia salam semua boleh jawab. Ada haram jawab ketika dalam tanda. Makruh jawab ketika dalam majlis ilmu. Kan saya duk mengajar ni, ada orang masuk dia bagi salam. Makruh dalam majlis ilmu. Tak boleh tuan-tuan, jangan duk tunjuk pandai pula. Kita duk mengajar kan, dia tolak Assalamualaikum. Makruh dalam majlis ilmu. Sebab tu kena mengaji. Satu lagi ialah ketika makan. Ustaz tengah makan kan, bismillah makan. Dia Assalamualaikum Ustaz. Makruh jawab, Ustaz pun nak jawab. Mati Ustaz tu. Jangan bang. Dalam majlis makan tak boleh bagi salam. Makruh. Tu. Satu lagi, sunat jawab. Sunat jawab, contoh saya nak datang ke Teluk Intan. Okey, tiba-tiba ada orang bagi tahu, Ustaz nak bagi mana ceramah malam ni? Teluk Intan. Saya ada kawan. Tolong sampaikan salam saya pada kawan. Nampak? Tolong sampaikan salam. Saya pun sampailah. Sepatutnya tolong sampaikan salam saya pada kawan saya tu, nama sekian, dengan ucapan Assalamualaikum. Macam tu. Maka saya pun sampai sini, ada seorang nama Isma, ada kawan dah sampaikan salam, dia bagi salam Assalamualaikum. Sunat dia jawab. Sunat dia jawab. Tuan-tuan, syarat dia sebutlah Assalamualaikum, ataupun dia kata okey, sampaikan salam saya, salam tak bagi. Kita pun nak kirim, saya menerima kirim salam, dia pun jawab terima salam. Sebab salam tak ada. Tu cara tu kena mengaji. Satu lagi apa? Makruh, haram, harus. Satu lagi apa? Harus kan? Harus dalam telefon. Telefon jawab kan? Tuan-tuan, ada orang hantar mesej kan? Dia tak tulis semua, dia tulis Selam-kum. Tuan-tuan harus jawab Kum Selam. Kan ringkas kan? Banyak macam tu, ringkas. Kalau Kum Lam, kadang-kadang tak tahu lah. Sebaiknya tuan-tuan, paling ringkas salam sudah. S-A-L-A-M. Dalam bahasa Arab, maksud dia Melayu, sejahtera. S-A-L-A-M ialah salam. Itu pun cukup dah, maksud dia sejahtera. Harus jawab. Tak jawab berapa nama, tak jawab pun tak apa, harus jawab. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada salam yang tak perlu dijawab. Ada salam tak perlu jawab. Salam masa mana? Masa imam bagi salam.
Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum jangan jawab lah. Waalaikumsalam Pak Imam. Tak perlu jawab ketika imam bagi salam. Satu lagi, salam yang kalau kita bagi, kita tak nak orang jawab. Tak ada. Masa mana? Masa lalu kat kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia orang jawab, tuan-tuan masuk kubur terus. Mati terus tuan-tuan. Yang tu kita tak nak dia orang jawab tuan-tuan. Sebab tu salam ni penting. Absus salam, sebarkan salam. Tuan-tuan nak ikatan kita ni hebat, sebarkan salam. Kerana apa? Dia tak akan membeza, tidak akan membezakan di antara kulit putih ke, kelabu asap ke, orang tua segak ke tak segak, bangsa apa. Bila bagi salam, kita akan doa dia 3. Minta sejahtera, minta rahmat, minta berkat. Dan dia akan doa kita lagi. Itu pentingnya tuan-tuan. Kalau boleh, tuan-tuan nak kita ni pakat elok-elok, sebarkan salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am. Jamu makan. Jamu makan kan, kita buat kenduri. Kita panggil saudara kita kan, panggil semua. Panggil semua pakat makan. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, orang Melayu kita ni selalu buat kenduri. Dia ambil pada hadis ni. Kan, kita buat tahlil, orang kata bid'ah. Tak tahulah orang muda sekarang ni pelik kan. Dia tak faham sejarahnya. Yang ni bid'ah, yang ni bid'ah kan. Dia tak faham sejarah macam mana tahlil berlaku. Sebab apa? Ada hadis memang kata wa at'imut ta'am, jamu makan. Kita jamu makan dapat pahala bang. Orang baca bismillah dapat pahala. Tapi ada yang kadang kata ni apa ni. Tapi bagi saya kalau nak buat majlis kenduri makan tu, kami macam mana? Kami di kampung 3 hari, semua orang kampung akan buat kenduri kepada orang yang meninggal tu. Buat itu. Kami akan buat. Lepas 3 hari, dia orang pun dah selesa, dah tenang. Okey, nak buat kenduri buatlah. Tak nak, kami tetap buat tahlil. Kerana apa? Wa at'imut ta'am, jamu makan. Kita bagi orang makan tuan-tuan. Tu dapat pahala cukup besar. Kan? Kemudian apa? Sebab tu satu lagi saya sebut, kita ni kadang-kadang kita bawa perbezaan, tu yang kita bergaduh. Kita dah warna kulit berbeza, bahasa pun berbeza, berbeza. Tapi kenapa kita boleh duduk sekali, kita boleh ra'i? Kerana kita Melayu dan Islam. Kalau tuan-tuan tengok, bahasa berbeza. Orang Kelantan, sini ada orang Kelantan tak? Orang Teluk Intan kan? Ada orang Kelantan. Saya cakap dia orang, saya tak faham. Tapi masa saya mengaji dulu tuan-tuan, saya minat dengan gadis Pahang. Tapi dia orang tak nak kahwin dengan saya. Sebab dia ada klik dia. Dia nak mesti Kelantan juga. Dia tak mau orang Perak lagi tak nak. Dia nak mesti orang Kelantan juga. Sehingga kan saya hafal satu lagu dia. Saya pun tak faham. Mungkin yang sama zaman dengan saya pernah dengar lagu tu. Tahu tak lagu apa? Anak buje tak jenis, mak pok kata jenis, lemu jatuh tengah jalan, mulut kumat kumik, jatuh jelek dia jelek, pakai duk ngelak kukik, tersin ternyeh. Pernah dengar tak? Ni zaman saya umur 54 tuan-tuan, bukan muda. Lagu tu cukup famous, tapi saya tak faham. Tapi kami orang Kelantan, orang Pulau Pinang, orang Utara, kami boleh duduk sekali. Kami tolak perbezaan tu, walaupun cakap tak sama. Mu nak gimana kan? Tapi kami boleh duduk sekali. Kerana apa? Kerana kita menolak perbezaan. Kita sekarang ni banyak mencari perbezaan. Itu yang kita bergaduh. Tak ada muafakat. Tuan-tuan bayanglah orang Kedah, orang Kedah kahwin dengan orang Kelantan. Bergaduh tuan-tuan kerana bahasa. Bini dia orang utara, suami dia orang Kelantan. Masuk bilik air, jumpa ular panjang tu aja. Orang utara kata apa? Ular. Dia panggil abang, ular. Satu lah. Laki dia orang Kelantan, dia pergi tengok ular besar ni lah. Katok. Dia kata katok. Isteri dia kata bukan katok, ular. Dia kata katok lah, katok. Bergaduh tuan-tuan. Rupanya katok tu bagi Kelantan ialah pukul. Kita katok kan. Tengok perbezaan bahasa menyebabkan bercerai. Kerana apa? Mencari perbezaan. Kenapa kita tak duduk bersama muafakat elok-elok? Kan? Oh, tu tak dengar. Hello.
Yang ni cak ayam. Tutup. Tutup. Hello. Dengar. Dengar kata belakang tak dengar. Okey. Hoi! Terkejut makcik tu. Baru ni saya ceramah dekat Jitera. Saya jelkah macam tu lah. Pakcik tu balik-balik mati. Lepas tu kan saya pergi rumah kawan saya. Rupanya janda tu adik buang ekor boleh tak? Sebab yang ni untuk imam. Ekor buang. Tak boleh? Adik buang ekor. Rupanya janda tu sebelah rumah kawan saya. Saya pergilah sampai-sampai tu dia kata, Ustaz tahu tak, Ustaz ceramah dekat Jitera baru ni, Ustaz jerekah mati pakcik tu. Ustaz nak tengok tak janda tu? Dia kata panggil dia datang. Ustaz lah ceramah jerekah suami saya mati balik ceramah. Tu Ustaz ganti. Dia suruh saya ganti. Aku tak mau. Nak ganti apa? Gigi pun tak ada. Betul lawak tu. Buang ekor sikit. Dia kuat sangat. Sebab yang ni untuk imam kan. Jauh sikit. Okey. Halo. Boleh kat mana tadi dah? Kita mencari perbezaan. Itu bahasa. Kelantan pergi Terengganu apa? Makang, ikan, tambang, dalam, pinggang. Semua ji. Tapi tuan-tuan boleh raih tak orang Terengganu? Kerana apa? Kerana kita Melayu dan Islam. Itu hebatnya kita. Kangganu ke apa ke, menantu kita kahwin orang Terengganu. Kahwin orang Rusila. Kalau A dia tak sebut A. Kalau Terengganu Rusila. Dia tak kata Rusila. Tengok beza. Berbeza. Tapi kita boleh raih. Kerana apa? Kita menolak perbezaan. Pergi Johor bagus. Cakap lemah lembut. Lama tak jumpa. Kita nak ke mana? Sebab tu saya pergi ceramah di Johor, dia orang tak faham. Saya ceramah 5 minit air kontrol. Lepas tu keluar bahasa utara. Saya pernah ceramah, ada seorang pakcik tu, dia kata Ustaz ceramah sejam setengah. Kami tak faham. Saya kata, tak faham ke? Kenapa saya buat gelak? Dah Ustaz gelak, kami gelak. Lepas tu saya kata, saudara orang mana? Dia kata, saya orang Johor. Oh, sebab tu lah cakap lama tak jumpa kan. Lepas tu dia kata, Ustaz, tak apalah. Tak faham pun tak apalah. Jom pergi makan rumah saya. Saya tahu rumah saudara kat mana. Kita pun kontrol kan. Dia kata, rumah saya dekat aja. Jom. Sebab saya ada program lepas ni. Tak apa Ustaz, jom. Naik kereta dia. Dia bawa setengah jam tak sampai lagi. Saya pun tanyalah, saudara, rumah saudara ni dekat mana? Tak sampai-sampai ni. Dia kata, kalau Ustaz nak tahu, rumah saya ni dekat taman sana. Dekat taman tu ada jalan tar. Atas jalan tar tu ada gon. Tuan-tuan tahu tak gon? Orang Teluk Intan tahu tak? Gon tu maksud dia bumper. Orang utara saja yang sebut gon. Tiba-tiba dia orang Johor sebut gon. Saya pun nak tanya betul-betul ni. Hang ni orang mana? Johor. Pasal apa sebut gon? Terus dia kata, saya orang Kok Diang. Belagak lama tak jumpa. Rupanya Kok Diang main tu kan. Orang Johor cakap lemah lemut. Sebab tu orang utara ceramah dia orang kata kasar. Bukan kasar, itu standard bahasa orang utara kan. Kalau tuan-tuan nak tahu bahasa orang utara ni, orang utara lah di antara orang yang banyak ingat mati. Betul tak? Tak percaya tuan-tuan kahwin dengan orang utara, pak mentua bangun-bangun ingat mati. Letih nak mampus. Nampak ingat mati. Lepas tu dia kata apa? Lapak nak mampus. Tengok, lapak pun ingat mati. Lepas tu makan-makan, sedap nak mampus. Sedap pun ingat mati tu. Lepas tu dia mengantuk nak mampus. Nampak? Mengantuk pun ingat mati. Lepas tu dia tidur, mampus terus tuan-tuan. Tengok kan? Bahasa kita berbeza, tapi kita boleh raih tuan-tuan. Boleh raih. Datang sikit, bawah sikit. Orang Melaka ada tak di sini? Kalau jumpa geng dia maki ya, lah habau kurang ajar. Tapi tuan-tuan, dia boleh raih duduk Teluk Intan. Kerana apa? Kerana kita Islam, Melayu dan Islam. Saya pernah tuan-tuan nak pergi ceramah di Melaka. Ni minggu depan ni di Melaka. Air keruh. Pernah ceramah, nak sampai tu jalan jam.
Pakcik tu telefon, Ustaz duduk kat mana Ustaz? Saya kata jalan jam. Pakcik tu kata, oh jalan tak lancau. Kata, pakcik ni maki aku ke ni? Rupanya jalan tak lancar tu bagi orang Melaka lancau. Kita kalau lancau nak kena. Tapi kalau kita tak faham macam mana? Tak li ta'arufu, bergaduh. Apa maki? Tapi tuan-tuan, kita menolak perbezaan. Kita boleh duduk sekali. Sebab tu ada orang tuan-tuan kadang-kadang jadi imam, dia nak tunjuk dia hebat. Dia bawa perbezaan yang tak biasa orang buat. Tu yang bergaduh. Jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, itu biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, itu biasa. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu biasa. Tiba-tiba Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Pelik tak? Betul tak betul? Betul, itu khiraat. Tapi kalau kita baca orang tak tahu, rosak. Benar tu betul. Maliki Yaumiddin, dia pendekkan ma. Kan? Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas sirata. Boleh tak? Boleh. Ihdinas sirata boleh. Ihdinas sirata pun boleh. Ihdinas sirata pun boleh. Tapi kena bagi tahu saya nak baca qiraat. Kalau tak bagi tahu, pecah kita habis. Kan? Alaihum boleh tak? Boleh. Alaihimu boleh tak? Boleh. Tapi kena bagi tahu. Tapi jangan bawa kalau orang tak tahu. Rosak masyarakat. Sedangkan itu qiraat boleh baca. Pernah imam ni baca alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallun, makmum amun. Rosak. Mana ada amun, amin juga. Dah tak tahu. Macam tu masyarakat kita. Kalau cari perbezaan, bergaduh kita. Bergaduh bang. Kerana benda sikit lah. Dah lah kita bergaduh kerana apa? Mazhab. Kita bergaduh dengan apa? Orang masjid, orang tak masjid. Kita bergaduh dengan apa? Dengan orang taman, tak taman. Kita bergaduh dengan apa? Dengan macam-macam lah. Bahasa apa dah. Kita bergaduh dengan politik lagi. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan duduk rumah Allah, tuan-tuan pakat elok-elok, kita boleh duduk bersatu, nampak? Boleh raih. Kerana apa? Kerana kita Melayu dan Islam. Itu Melaka. Atas sikit, tengok perbezaan bahasa. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, kalau tuan-tuan tak faham lingkup, apa kena jang termenung aja, kita apa dia cakap kan? Benar, saya bawa seorang pakcik. Pakcik ni dia kecil aja pergi umrah dengan saya. Besar daripada adik ni lah. Isteri dia jangan tanya tuan-tuan. Daripada atas ke bawah 82 sama ya. Jalan macam penguin. Tak tung, tak tung. Saya kata pakcik laju sangat. Siapa nak jaga makcik? Nanti pakcik laju tinggal makcik. Lepas tu dia pun marah bini dia. Milah. Kau pegang kenden ni, ken ihram yang bawah tu. Kau pegang kenden ni kuat-kuat. Jangan kau lopah. Kalau lopah susah den. Bini dia pegang. Dia jalan laju bini tarik. Laju tarik, terlucut. Yang dia duduk jalan lagi, apa konoi soju apa bawah apa pun tak ada. Tengok bang, itu orang Negeri Sembilan. Tapi kenapa kita boleh duduk di Teluk Intan, kita boleh duduk dalam keadaan harmoni? Saya ulang balik, kerana kita Melayu dan Islam. Baca Fatihah, Kelantan ke Terengganu ke tetap Tabarakalladzi biyadihil mulk, tetap sama. Tak ada beza. Kerana apa? Kita meraihkan orang yang lain, menolak perbezaan. Tuan-tuan datang Selangor Alhamdulillah. Macam-macam, ada Kelantan, ada Terengganu, ada macam-macam. Sebab tu dia orang boleh duduk harmoni. Sebab banyak. Ni, turun Perak. Perak lagi dah dahsyat. Pergi Kuala Kangsar. Komen. Dah raya dah berbunga. Aduh, aku pun pening. Kadang tak faham. Atau apa, muh lah kita. Itu tak apalah bahasa kat Kuala Kangsar. Bota. Ni geng sama tuan-tuan lah. Kalau bote.
Tapi kalau kota, jangan ubah. Hampa tak mampu boleh. Betul tak? Sebab tu orang Perak, dia tak ada raja, dia tak ada putera mahkota. Betul tak? Dia ada raja di Hilir, raja di Hulu kan. Lepas tu raja muda, mana ada putera mahkota? Cuba ada putera mahkota, pergi botak. Kita persilakan putera mahkota. Orang Perak semelih terus. Tengok berbeza. Tapi kenapa kita boleh raih? Saya tengok tuan-tuan orang Teluk Intan cakap pun saya tak faham. Ini apa cakap dia? Tapi kita boleh semayang sekali kerana kita menolak perbezaan. Tu nama dia muafakat. Muafakat inilah yang akan bawa berkat kepada masyarakat kita. Perbezaan dari segi bahasa. Cuba turun sikit tuan-tuan ke utara. Lagi dahsyat. Cuba tengok orang Bali. Orang Bali tuan-tuan, dia boleh cakap orang putih, boleh cakap Arab. Tak percaya tuan-tuan tengok. Orang Bali dia kata apa? Tak today. Tak today. Tak today tu maksud dia tak tahulah weh. Mak Saleh datang. What is the day for today? Tak today. Tengok, boleh cakap orang putih tu. Pernah orang Arab datang ke Baling, bawa kereta. Sampai-sampai di Baling pukul 5 pagi. Pakcik ni nak pergi motong getah, pakai lampu ni di depan ni, naik basikal. Arab ni ingat orang Malaysia ni baca Quran sedap, boleh cakap Arab. Rupanya orang Malaysia ni baca Qurannya tapi jangan tanya, Arab tak tahu. Kita nak berhenti azan kan terus Alhamdulillah. Jadi Arab ni bawa kereta sampai pukul 5 pagi, minyak habis. Bila minyak habis, pukul 5 pagi dia tengok pakcik tu kayuh basikal dengan pakai lampu nak pergi motong getah. Dia duduk tengah jalan, ya ambil pakcik tu, awak ni kan. Rupanya dia nak bagi tanya kat mana stesen minyak. Ya ambil pakcik ni, awak. Tengok orang utara cakap orang putih, what jadi awat. awat dia pun, ya ammi sayyarati, kereta aku benzin masih khalas, minyak habis. Dia ingat pakcik itu boleh cakap Arab sebab orang Malaysia baca Quran sedap. Pakcik itu kata hang kata apa, goyak gapo tak faham. Dia tak faham. Benzin masih hang kata apa, aku tak faham. Dia pergi pegang kepala pakcik tu, dia tunjuk kat serombong tu, ya ammi hena sadaqallahul azim. Pakcik tu kata, minyak habis. Terus dia kata, ihdinas siratal mustaqim. Aduh, nak tahu apa masuk mata aku dah. Menunjukkan apa tuan-tuan? Bahasa yang berbeza, tapi kita boleh raih tuan-tuan. Sebab tu orang utara ni kalau tuan-tuan faham senang, dia bukan kasar. Ada orang kata ceramah saya kasar. Bukan kasar. Bahasa kami ni kira lembut ni, saya kontrol ni. Kalau tuan-tuan tak tahu kan, orang utara kadang bangun pagi ni kalau berucap lagu mana selalu apa nama ni, kalau dah jadi apa nama ni, kita nak buat apa nama, apa nama. Sebenarnya bukan dia tak tahu nama. Yang tu menunjukkan kalimah taukid. Bersungguh-sungguh apa nama. Aduh. Satu lagi, lagu mana ni pernah seorang cikgu ni, pengetua ni, dia perempuan. Dia mesyuarat semua lagu mana. Ni kita nak buat ni lagu mana. Dah jadi lagu mana. Cikgu tu orang Johor angkat tangan. Puan Hajah, kita nak nyanyi lagu apa? Puan Hajah duk lagu mana. Beza sungguh kalau kita tak faham tentang. Tak ada li ta'arufu, bergaduh kita. Satu lagi orang utara apa? Tak tahu. Orang utara kan banyak tak tahu. Tak percaya tuan-tuan pergi klinik belah utara kan, tuan-tuan buat pergi balik. Nanti nurse akan tengok. Ni duk pergi balik nak buat apa? Tak tahu. Ni duk tengok-tengok apa? Tak tahu. Ni nama apa? Tak tahu apa tuan-tuan. Semua tak tahu. Sebenarnya bukan tak tahu. Maksud dia apa? Aku nak tanya kamu ni sungguh-sungguh ni. Lebih kurang macam tu lah. Yang kata tak tahu tu. Kalau kita li ta'arufu, kita memahami, kita takkan bergaduh dalam Malaysia ni. Itu bahasa ya bang. Bayang tengok, kerana bahasa ya boleh bergaduh. Allah, menatang apa ni masuk mata ni? Allah Akbar. Okey. Allah, tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Sebab itulah kan,
Kita nak penyatuan macam mana? Nak muafakat macam mana? Tuan-tuan tengok kita ni kan. Kita kiblat yang satu. Kita Quran yang satu. Kita Nabi yang satu. Kita Allah yang satu. Kita agama yang satu, Islam. Lagi apa? Kita akidah yang satu. Kita apa? Nabi yang satu, Muhammad. Kita apa? Kita duduk di bumi Malaysia. Kita bangsa yang satu. Apa yang kita nak gaduh? Sebenarnya kita banyak penyatuan, tapi kita cari banyak perbezaan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya nak bawa tuan-tuan, apa penyatuan yang kita nak buat seperti yang saya sebut tadi kan. Abshus salam wa at'imut ta'am, jamu makan. Wasilul arham, Nabi kata, hubung silaturahim. Kita ni tuan-tuan, kita duk bergaduh kerana kita tak kenal tuan-tuan, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, isteri kita, anak kita, bini kita. Ni kita duduk jiran-jiran bergaduh. Nabi suruh jaga ni, wasilul arham, jaga hubungan silaturahim. Yang mana kena jaga? Kita jaga jiran kita lebih pada mak ayah dan mak saudara, ayah-ayah kita. Sebenarnya mak ayah saudara kita ni kita kena jaga lebih daripada jiran kita. Banyak orang dia buang tuan-tuan mak saudara dia, ayah saudara dia, bergaduh kerana apa? Kerana sebidang tanah. Mati, tanah tu tak akan jadi milik dia, akan difaraid tuan-tuan. Dia jaga jiran ni, kawan-kawan duduk dalam grup WhatsApp, katalah kutuk dah, dia tak akan left. Tapi duduk dalam grup adik-beradik, terluka sikit left. Sedangkan wasilul arham, Nabi suruh jaga hubungan silaturahim. Rahim tu masuk apa? Ukhrut min butuni ummahat, yang keluar daripada perut mak dia. Siapa yang kita kena jaga? Abang kita, adik kita, kakak kita. Yang tu kena jaga semua. Ni wasilul arham. Ni ada di kalangan kita dengan abang gaduh, dengan kawan, Allah kutuklah apa pun tak kata apa. Heranlah kita tuan-tuan, sedih orang Melayu kita. Dan sepatutnya yang ni kita kena jaga.